So guys, ini dia iPhone 12 yang dilancarkan pada tahun 2020 dan masa tu adalah musim kita semua PKP. Apple pun lambat jugalah lancarkan iPhone 12 ni sebenarnya. Biasanya sekitar bulan September kan, tapi masa tahun tu Apple lancarkan sekitar bulan Oktober. Dan harga untuk iPhone 12 bermula dalam RM3,900, agak mahal lah. Tapi sekarang ni, untuk tahun 2023 ni, harga iPhone 12 yang terpakai korang dah boleh dapat dengan harga sekitar RM1,800 sampailah RM2,000 saja dekat pasaran Malaysia. Kalau korang cari dekat Facebook Marketplace, kat Carousel dan sebagainya. Tapi yang baru pun memang Apple masih jual lah dengan harga bermula RM3,200. So kalau kongsikan aku punya ulasan tentang iPhone 12 yang dah berusia 3 tahun untuk korang semua tahu sama ada smartphone ni masih relevan ke, apa kekurangan dia, kelebihan dia dan juga semua perkara yang korang tahu mengenai iPhone 12. Rekaan yang digunakan pada iPhone 12 ni memang dia menjadi satu fenomena lah sebab Apple kembalikan balik rekaan yang berkotak macam iPhone 5 dulu. Sebab sebelum ni Apple just gunakan rounded corner macam rekaan yang digunakan pada iPhone 6 daripada tahun 2014 sampailah 2019 untuk iPhone 11, but finally iPhone 12 kita dapat rekaan yang agak baru jugalah masa tahun tu. Dia menjadi satu trigger lah untuk pengeluar lain yang menggunakan rekaan hampir sama juga macam iPhone. Kalau korang tengok sekarang ni macam Xiaomi, Samsung dan banyak lagi jenama smartphone yang dah mula mengeluarkan smartphone diorang dengan rekaan yang berkotak macam iPhone 12. So aku boleh katakan yang iPhone 12 ni adalah salah satu trendsetter jugalah. Rekaan ni bukannya rekaan yang baru, tapi dah lama orang tak gunakan rekaan berkotak masa tahun tu, tapi Apple gunakan rekaan tu dan dia menjadi satu trend untuk smartphone lain gunakan rekaan yang sama juga. Bercakap pasal dia punya feels, material apa semua, iPhone 12 ni dia menggunakan material frame jenis aluminium berbeza daripada iPhone yang versi Pro menggunakan stainless steel. So apa perbezaan dia? Of course lah, yang ni dia kurang sikit tahan lasak. Kalau korang nampak dekat bahagian atas ni dah kemek sikit lah, jatuh biasa je pun. Honestly, feel pegang untuk texture dia lebih sedap lah sebab dia menggunakan matte finish bukannya glossy macam stainless steel. Dan iPhone 12 ni pun sebenarnya ada IP68 rating macam versi Pro juga. Back panel glass dekat bahagian belakang dan bonggol kamera dia tak besar sangat, tak tebal sangat, just nice. Kalau letak atas meja pun almost flat lah. So that's why aku suka juga dengan rekaan yang digunakan pada iPhone 12 ni. Dia nampak very simple, minimalis. Dan finally untuk iPhone 12 dah tak ada screen 2.5D, ada curve sikit dekat bahagian tepi sebab memang fully flat untuk display screen pada iPhone 12 sekarang ni. Tapi apa yang aku suka sekali adalah Apple dah tak bagi dah IPS LCD untuk basic model macam iPhone 12. Kalau tengok balik masa iPhone XS series ataupun masa iPhone 11 series, Apple bagi IPS LCD saja untuk basic model dia. Tapi untuk iPhone 12 ni memang diorang seragamkan, standardkan bahawa basic model at least kena gunakan screen OLED dan screen dia memang hampir sama je macam versi Pro, iaitu Super Retina XDR OLED yang bersaiz 6.1 inci. So inilah antara upgrade yang besar juga sebenarnya Apple bagi untuk yang basic model pada harga yang lebih murah lah kalau nak bandingkan dengan versi Pro punya. So korang dapat the same screen iaitu Super Retina XDR OLED yang sangat cantik, vibrant and needs of brightness pun boleh tahan juga iaitu 1200 dan ada juga ketahanan screen jenis Ceramic Shield yang lebih tahan lasak. So apa yang aku suka dengan sizing untuk iPhone 12 ni adalah sedap pegang walaupun gunakan satu tangan. So ibu jari aku boleh capai hampir ke semua bahagian screen display dia tanpa aku struggle untuk nak menggerakkan jari aku ataupun gunakan dua tangan. Kalau bandingkan dengan size screen iPhone yang bersaiz Max, yang tu memang sangat besar iaitu 67 inci. Tapi yang ni 6.1 inci memang just nice untuk korang yang sukakan phone yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Sizing ni memang sangat sesuai untuk korang semualah. iPhone 12 ni juga didatangkan dengan setup stereo speaker atas dan juga pada bahagian bawah dan aku merasakan yang speaker dia sedikit flat lah. Yes, kita still akan rasa enjoy lah untuk gunakan speaker dia bila dengar lagu, tengok movie dan lain-lain lagi. Cuma hasil audio dia tu macam mendatar dan bunyi bass tak ada feel sangat lah. But still untuk average user macam aku yang gunakan untuk speaker kebeluan biasa, aku rasa masih boleh dapat sound yang agak baik untuk korang yang tak concern sangat untuk speaker yang padu-padu. Dan ini pun phone yang basic model kan, so tak boleh letak apa-apa expectation tinggi sangat untuk bahagian dia punya stereo speaker. But untuk prestasi dia, memang smartphone ni menggunakan chip yang sama macam versi Pro iaitu A14 Bionic dan ini adalah series iPhone pertama yang menawarkan rangkaian 5G untuk sebuah iPhone. So starting iPhone 12 sampailah iPhone yang sekarang ni semua dah ada rangkaian 5G. So kalau korang gunakan iPhone 11 ke bawah memang tak ada 5G. Kebanyakan bandar utama kat Malaysia sekarang ni pun dah memang menyokong 5G. So korang boleh enjoy lah full speed 5G dekat bandar yang support 5G di Malaysia dan pastikan gunakan telco yang ada 5G jugalah.
Macam korang semua tahu bahawa iPhone 12 ni dah berusia 3 tahun tau. Dan ikut pengalaman aku, memang iPhone ni dia boleh maintain prestasi dia dalam masa yang agak lama jugalah. Seperti mana apa yang berlaku pada iPhone 12 ni, memang aku boleh katakan yang prestasi untuk iPhone 12 masih mantap lagi untuk korang nak gunakan walaupun dah berusia 3 tahun masuk tahun ni. So, untuk A14 Bionic yang ada pada iPhone 12 ni, aku rasa dia bukan hanya sekadar chip tu saja, tapi software integration dan juga software update yang Apple bagi tu memberikan satu feels yang kurang aku rasa macam tak ada drop sangat pun. Aku dah cuba main typical games yang biasanya kita main kat smartphone macam COD Mobile, Mobile Legends, PUBG Mobile apa semua. Aku boleh katakan yang smartphone ni masih boleh handle lagi game yang berat. Tapi untuk Genshin Impact tu dia memang kurang kat situ. Korang takkan boleh feel sangat untuk gaming dekat smartphone ni sebab akan ada kepanasan yang agak melampau dan juga FPS drop. Tapi macam game COD Mobile, PUBG Mobile ataupun Mobile Legend, itu game yang common yang biasanya memang korang akan rasa smooth je pada iPhone 12 ni. So dia takkan ada rasa lagging yang teruk sangat unless kalau korang main dalam masa yang agak lama dan juga situasi dengan cuaca yang agak panas dekat situasi outdoor dan sebagainya. So dia akan sedikit sebanyak memberi efek lah pada iPhone 12. Kepanasan tu memang akan terasa pada iPhone 12 ni. Tipulah kalau tak rasa panas kan kalau korang main game. But certain game tu memang korang takkan rasa overheat yang melampau sangat. Ada certain game tu kalau korang main, dia akan rasa panas sikit lah. So itu adalah antara benda yang korang nak kena tahu. Bergantung pada jangka masa berapa lama korang main dan juga jenis game apa korang main dan grafik apa yang korang main. And of course smartphone ni tak ada refresh rate yang tinggi, hanyalah 60Hz saja. So untuk phone yang dah berusia 3 tahun dan even tahun 2020 pun sebenarnya banyak dah smartphone dengan refresh rate tinggi. iPhone dengan 60Hz, so aku rasa itu adalah antara kekurangan terbesar jugalah untuk iPhone 12 dari segi display screen dia. Untuk orang yang dah biasa dengan refresh rate yang tinggi macam aku sendiri, 120Hz pada iPhone 14 Pro Max ataupun phone Android, memang rasa bit weird dan juga different lah untuk display screen yang slow pada iPhone 12 ni. Slow dia tidaklah slow sangat kalau compare to 60Hz yang sebelum ni. 60Hz dia not bad, boleh diterima, but kalau dah biasa refresh rate tinggi, memang still akan rasa difference yang ketara lah untuk smoothness dan juga motion pada display screen kalau scrolling. Walau macam mana pun tidak dinafikan lah bahawa Apple ni dia bagus dekat bahagian after sales service sebab untuk iPhone 12 yang dah berusia 3 tahun ni masih lagi dapat iOS update yang terbaru dan aku jangkakan untuk iOS 17 yang akan dilancarkan pada tahun ni pun masih akan dapat update lagi untuk korang nak merasai features baru pada iOS yang paling latest dan juga dapat security update untuk korang pastikan yang iPhone ni lebih secure lah. Dan aku jangkakan iPhone 12 ni mungkin akan dapat update sekitar 2 ke 3 tahun mendatang lagi untuk korang dapat the latest software dan juga the latest security update. Worth it lah untuk iPhone yang agak mahal ni kan. Untuk iPhone yang dah berusia 3 tahun, masih lagi boleh maintain harga jualan baru dekat Apple website dengan harga atas RM3,000. So untuk yang terpakai pun sekarang ni boleh dapat bawah RM2,000 je, tak ada masalah pun. Seterusnya bercakap mengenai ketahanan bateri pada iPhone 12 ni, tak besar mana pun kapasiti dia, hanyalah 2815 mAh saja yang bagi aku agak kecil jugalah kalau nak bandingkan dengan phone Android sekarang ni. Standard dia dalam 5000 mAh kan. Tapi apa yang aku perasan dengan iPhone selama aku gunakan sekarang ni, aku rasa kapasiti tu bukannya faktor yang pertama tau, tapi software optimization tu adalah benda yang utama untuk pastikan sama ada bateri dia bagus ataupun tidak. Yes, memang kapasiti tu penting juga. Macam iPhone SE, walaupun software dia bagus tapi bateri dia teruk gila kan dengan kapasiti yang agak kecil sebab sizing dia kecil. Tapi iPhone 12 2815 mAh tu bagi aku dah good enough untuk sebuah iPhone dengan the latest software dan juga chip A14 Bionic yang masih perform lagi untuk dia nak optimize dengan ketahanan bateri yang bagus pada iPhone 12 ni. Untuk penggunaan yang biasa, SOT 5 jam ke 6 jam tu memang normal lah pada iPhone 12. Korang boleh maintain ketahanan bateri dia dalam masa sehari tu. Untuk penggunaan biasa memang tak ada masalah. Cumanya fast charging support pada iPhone 12 ni limit sehingga 20W saja yang bagi aku macam agak perlahan sikit lah bagi korang yang rushing untuk nak full charge iPhone. So untuk orang macam aku yang tak rushing sangat, yang tak nak macam 24 jam pegang phone, aku rasa 20W dengan masa 1 jam untuk full charge tu boleh diterima lagi lah pada iPhone 12 ni sebab aku pun bukan jenis orang yang nak pegang 24 jam phone ni kan. So kalau dalam masa 1 jam untuk biar dia charge sekejap, lepak-lepak, layan orang sekeliling, tengok TV apa semua,
okey lah kan, 1 jam tunggu kan. So bergantung pada korang punya keperluan juga. And battery health tu pun satu faktor yang penting. Untuk iPhone 12 ni, so far battery health dia masih boleh maintain lagi dalam 80 dan ke atas. So kalau korang dah dapat battery health dengan 80% ke bawah tu, memang nak kena standby untuk tukar bateri yang baru lah. Perkara yang terakhir sekali adalah tentang kamera iPhone 12. So dia masih dengan 2 kamera dan benda ni memang standard lah sampailah sekarang ni. Apple masih kekalkan basic model 2 kamera, Pro model dengan 3 kamera. So iPhone 12 menggunakan 2 kamera 12 megapiksel ultrawide dan juga ada main kamera. Untuk selfie kamera menggunakan 12 megapiksel dengan rakaman video sehingga 4K 60 fps untuk bahagian dua setup kamera dia. So kalau nak bercakap pasal kamera yang dah berusia 3 tahun ni, aku boleh katakan yang iPhone 12 punya hasil gambar memang amazingly bagus lagi untuk sebuah phone yang dah berusia ni, dan juga setup kamera yang basic macam iPhone 12 ni. So korang boleh dapatkan ultrawide yang bagus and main camera yang cukup padu, gambar yang ada details, night mode yang tak adalah terlalu cerah sangat tapi dia boleh maintain dan juga stabilkan pencahayaan tu. And aku rasa kekurangan dia sikit adalah pada bahagian ultrawide tu kurang details, and ada nampak color shifting sikit lah antara kamera utama dia dan juga kamera ultrawide kalau korang tukar antara dua-dua lens kamera tu. So far untuk kamera dia aku tak pernah nak komplain, memandangkan ini adalah basic model bukannya pro model, so korang tak boleh nak expect kamera yang padu sangat pada basic model ni. Bagi aku dia adalah sebuah kamera basic yang bagus. Dia bukannya terlalu bagus tapi good enough untuk iPhone yang dah berusia 3 tahun dan juga untuk phone yang berharga sekitar RM2,000. Kamera iPhone 12 ni juga aku rasa sesuai lah untuk content creator kat luar sana yang nak mencari iPhone dengan bajet sekitar RM2,000 dan juga nakkan sebuah iPhone yang sesuai dan juga optimize dengan social media punya apps. Kalau korang nak shoot video TikTok ke IG Reels dan sebagainya, mungkin iPhone 12 ni adalah salah satu pilihan yang korang boleh dapatkan di pasaran Malaysia sekarang ni yang terpakai RM2,000, yang baru dalam RM3,200 saja. Persoalannya, adakah iPhone 12 ni adalah sebuah iPhone yang relevan untuk nak digunakan pada tahun ni? Dan aku nampak apa yang Apple tawarkan pada iPhone yang dah berusia 3 tahun ni dengan dia punya kamera, display, rekaan, solidness, IP rating, ceramic shield, speaker, bateri apa semua, memang iPhone 12 adalah iPhone yang paling relevan untuk korang nak beli dengan harga sekitar RM2,000 terpakai untuk tahun 2023 ni. So dia adalah iPhone yang mempunyai prestasi yang cukup mantap, dapat lagi the latest software update, and flat screen yang memang aku suka, feels pegang yang memang sangat sedap, dan juga harga yang lebih mampu milik lah berbanding dengan harga awal dulu sekitar RM3,900. So that's why kalau korang nak dapatkan iPhone dengan bajet sekitar bawah RM2,000, aku rasa iPhone 12 ni adalah pilihan yang paling terbaik sekali. Kalau korang ada bajet lebih sikit, tambah lagi untuk dapatkan yang versi Pro dalam RM2,000 lebih macam tu, dah boleh dapat dah sekarang ni yang versi Pro. So guys, aku rasa itu saja sedikit sebanyak perkongsian aku mengenai iPhone 12 untuk tahun 2023 ni, dan korang just boleh kongsikan pendapat korang dekat bawah komen, ataupun kalau korang memang pengguna iPhone 12, korang boleh kongsikan korang punya pengalaman dengan iPhone 12 ataupun versi Pro dekat bawah komen juga untuk orang semua tahu macam mana. Bagus lagi ke seperti mana yang aku gunakan sekarang ni pada iPhone 12, sama ataupun tidak. Okay? Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis dan aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua. Sampai berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye. iPhone 12. Solid lah smartphone ni. Sedap lagi dipegang.